Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkar binti Ali. Saya Nur Anisa binti Nasrai. Kami telah menemu bual seorang doktor perubatan daripada Hospital Tawau dan seorang lagi doktor perigen daripada klinik swasta. Jangan lupa Afika, kita ada temu bual orang awam juga. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabi bin Ali. Saya berumur 28 tahun. Saya bekerja sebagai seorang pegawai perubatan di Tawau, Sabah. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menjangkiti saluran pernafasan manusia. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Related Syndrome (MERS-CoV). Coronavirus yang terbaru yang ditemui di China baru-baru ini dikenali sebagai Novel Coronavirus 2019 ataupun dikenali juga sebagai COVID-19. Cara penularan COVID-19 adalah melalui titisan yang keluar dari hidung dan mulut seseorang yang dijangkiti oleh COVID apabila mereka batuk, bersin dan bercakap dalam jarak yang dekat kepada orang lain. Titisan ini juga boleh melekat pada objek dan permukaan sekeliling. Orang lain yang menyentuh permukaan ataupun objek itu kemudian menyentuh hidung, mata dan mulut mereka dan mereka ini berisiko untuk mendapat jangkitan COVID. Antara gejala COVID-19 adalah demam, batuk, kesukaran bernafas, hilang delia bau dan rasa, sakit kepala, muntah atau loya, kekejangan otot dan juga cerit-berit. Sehingga kini masih belum ada rawatan untuk COVID-19. Rawatan yang diberikan hanyalah untuk mengurangkan simptom-simptom yang dialami oleh pesakit. COVID-19 berpotensi menyebabkan penyakit yang teruk sehingga membawa kematian, terutamanya di kalangan warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan atau sistem imun yang rendah. Okey, berkenaan soalan takut atau tidak, saya lebih kepada risau sebab benda ni kita tak nampak and benda tu boleh spread bila-bila masa, di mana juga. Takut kepada COVID-19 ni mestilah kan semua orang takut dengan wabak ni sekarang. Dan bagi saya, ketakutan kepada wabak ni sebenarnya adalah satu perkara yang bagus lah. Sebab kalau kita tak takut dengan wabak ni, kita akan keluar tanpa memakai pelitup muka, kita tak akan berjaga-jaga, kita akan jaga jarak, kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita dan juga memudaratkan orang lain. Jadi ketakutan ni perlu dan penting dan bagus pada pendapat saya. Cumanya tidaklah kita katakan ketakutan kita kepada COVID-19 ni adalah lebih besar lagi daripada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang doktor gigi, kita haruslah memastikan setiap pesakit yang datang disaring dan memastikan suhu yang ada pada pasien itu adalah tidak melebihi suhu yang normal. Yang kedua, semasa melakukan rawatan, kita haruslah memastikan diri kita sebagai seorang doktor gigi menggunakan kelengkapan yang sesuai mengikut garis panduan ditetapkan oleh KKM. Jadi yang ketiga, selepas rawatan dilakukan, semua pakaian ataupun kelengkapan yang telah digunakan haruslah dibuang ataupun diletakkan di tempat yang sesuai supaya ia tidak menyebabkan jangkitan ataupun memberi efek yang buruk kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Kesan COVID terhadap kehidupan seharian saya adalah kini saya lebih berhati-hati dalam sebarang aktiviti di luar maupun di dalam rumah dan kini saya lebih mementingkan tentang kebersihan diri dan kebersihan ahli keluarga saya. Selain daripada itu, saya juga memilih waktu yang sesuai untuk keluar untuk mendapatkan bekalan-bekalan keperluan seharian. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya sangatlah menghargai dan juga berpuas hati dengan tindakan dan usaha pihak kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 ini. Antara usaha yang sangat saya hargai adalah dengan menggalakkan kekerapan basuh tangan, mewajibkan
memakai pemakaian tutup muka dan juga menjaga jarak dalam kalangan rakyat Malaysia demi mengurangkan risiko kes jangkitan kuman COVID-19 ini. Saya juga sangat hargai dengan pihak berkuasa dan juga pihak kerajaan dalam mengatur SOP dan peraturan sepanjang sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP ini berlangsung untuk rakyat patuhi. Saya harap agar usaha-usaha dan tindakan seperti ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kita semua bebas daripada penyakit COVID-19 ini. Berkenaan dengan usaha kerajaan dalam menangani isu COVID-19, dari segi implementationnya bagus sebab ada PKPB, SOP dan sebagainya, tapi dari segi execution ataupun tindakan yang dikenakan terhadap beberapa orang individu pada saya agak tidak adil. Dan kalau kita menampak kawan-kawan kita di social media, mereka seronok makan bersama-sama, boleh luar-luar macam tu kat kedai, macam that's not fair untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi tentang pandangan berkaitan dengan solat jemaah di musim Covid ini. Pertama sekali, saya sangat bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh ulul amri kita berkaitan dengan solat berjemaah di masjid dan di surau pada musim Covid ini, iaitu ada setengah zon tidak dilarang untuk solat berjemaah dan digalakkan untuk solat di rumah, dan juga jika ada selain daripada zon merah boleh dilakukan solat jemaah tetapi dalam keadaan berjarak-jarak. Ini adalah sangat menepati dengan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Ini kerana COVID-19 mampu menjangkiti semua orang, tidak mengenali iman, tidak mengenali warna, tidak mengenali usia. Oleh itu, disebabkan oleh itu, kita hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengadakan solat berjemaah secara jarak. Adapun yang lain hendaklah melakukan solat di rumah. Ini adalah salah satu langkah yang sangat baik dan salah satu langkah yang sangat bagus untuk seketika waktu ini. InsyaAllah kita doakan agar COVID-19 akan pulih, kita akan pulih sedia kala, dan kita insyaAllah akan mendapat menunaikan solat berjemaah di masjid dan di surau seperti biasa, insyaAllah. Pada pendapat saya, lebih tepat kalau kita katakan COVID-19 ni adalah satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat manusia supaya kita lebih mengenali dia. Dan setiap ujian ni, seperti yang kita tahu, pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan hikmah ni berbezalah untuk setiap orang. Ada orang yang hikmah COVID-19 adalah dapat meluangkan masa dengan keluarga, ada yang dapat mempelajari kemahiran baru, dan ada orang yang masih lagi mencari hikmah tersebut. Tak mengapa, tapi hikmah ni kita perlu cari dan kita perlu pandang sesuatu dari sudut positif supaya kita dapat bersabar dan juga kita tidak menyalahkan takdir. Na'udzubillah min dzalik, kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesanan saya untuk semua orang di luar sana, tolong jaga diri, jangan buat apa-apa yang awak rasa macam tak efek kat orang lain pun, tapi sebenarnya efek. Bila buat sesuatu tu, tolong fikirkan orang lain juga, tolong fikirkan family, kawan and juga rakyat Malaysia. Okay? So sama-sama kita menangani COVID-19. Pesan saya kepada orang ramai tentang COVID adalah pertama, elakkan tempat yang sempit, mengelakkan tempat yang sesak, dan juga mengelakkan daripada sembang secara dekat, dan mengamalkan 3W, iaitu wear mask ataupun pelitup muka, warn, kita ingatkan sesama kita untuk penjarakan fizikal, dan juga wash, iaitu sentiasa mencuci tangan dengan sabun. Hashtag kita jaga kita. Pesanan saya kepada masyarakat di luar sana dan juga diri saya sendiri berkenaan dengan keadaan COVID-19 yang berada dalam negara kita, kita jangan lupa amalkan pencegahan 3W, iaitu yang pertama, wash, yang mana kita perlu kerap mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, kita wear, memakai pelitup muka, mask jika keluar ke mana-mana saja. Dan yang ketiga, warn, yang mana kita mengingatkan orang lain untuk sentiasa berjaga-jaga dan menjaga SOP yang telah diberikan oleh KKM. Okay, kemudian kita jangan lupa elakkan 3S, iaitu yang pertama, tempat yang sesak, yang mana ramai orang kat situ, kalau boleh kita elakkan. Bukan kalau boleh, memang kita perlu elakkan tempat tu. Okay, yang kedua, S
sempit. Kita perlu elak tempat-tempat yang sempit. Sebab bila tempat yang sempit, kita mudah dekat dengan orang yang ada kat situ. Jadi kalau ada tempat sempit kita lalui, kita hindarkan tempat tu. Dan yang terakhir, yang ketiga, tempat yang 3S apa kata? Sembang, ya. Kita sembang dengan orang lain. Elakkan sembang orang lain dalam jarak yang dekat. Kalau kau nak cakap pun jarak yang jauh, ataupun guna call saja, ataupun kita buat online semua kan. Dah dengarkan segala pesanan dan nasihat daripada doktor dan kawan-kawan kita? COVID-19 ini merupakan satu virus yang berbahaya dan mempunyai kadar jangkitan yang tinggi dalam kalangan kita. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mematuhi SOP dan norma baru yang dikeluarkan oleh KKM dan MKM. Betul tu Annie. Sampai itu, di sini saya ingin menzahirkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anak-anak kita yang telah berjaya